Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ayat Quran selalulah. Dia 49 lagi. Dia dah Allah kali. Ayat 18. Ni punya intipati dia, agama ni dia hanya boleh hidup apabila terikat dengan Nabi, tapi tak boleh hidup bila terikat dengan manusia. Sekaligus tak? Agama ni dia boleh hidup apabila seseorang itu terikat dengan Nabi dia, terikat dengan kalam Nabi, terikat dengan kalam Nabi dia, dan tidak boleh hidup apabila dia terikat dengan manusia. Tetapi manusia tu berkepentingan pula, ada kepentingan. Jadi Rasul yang mulia ini siapa dia? Ayat sebelum Musa tak? Musa tahu hakikat ni. Selama mana Bani Israel duduk di bawah kekuasaan Firaun, agama tidak boleh ditegakkan. Tidak boleh, tak boleh ni. Firaun ni dia tak bagi. Kalau mana Bani Israel duduk dalam lingkungan Firaun, tak boleh nak buat apa yang Allah suruh, sebab nak ikut kira Firaun lah. Setiap nak buat dia kira Firaun, setiap nak buat ikut kira Firaun. Jadi tak hidup agama. Agama ni kalau ikut kira orang, tak boleh hidup. Dia kena kira Nabi. Musa dah faham, bila seorang tu terikat dengan manusia, tak boleh nak buat. Macam kita juga lah, bila terikat dengan manusia, tahu dah Nabi nak lagu ni, tak boleh buat hak Nabi suruh. Sebab apa? Perasaan terikat manusia ni memang tak boleh. Lepas tu konsep pengajian kita ni mungkin berbeza dengan pengajian kita di tempat-tempat lain. Tapi ada, kalau metod, kalau dia ni kepahaman dia serupa, metod dia serupa. Dia dua metod je pengajian kat Malaysia ni. Satu metod mementingkan tulisan, satu metod mementingkan ucapan lebih pada tulisan. Itu je. Satu metod mementingkan tulisan, satu metod mementingkan ucapan daripada tulisan.
Dan kita kena faham dalam konteks duniawi kalau ucapan lebih berautoriti daripada tulisan, apa jadi? Kawan ni dia kata kereta ni dia punya, dia tunjuk gerak tulisan. Kawan ni dia kata dia punya. Orang tengok tulisan ni memang kata tak ada punya kereta ni. Tapi disebabkan keadaan keadaan hukum masyarakat ni lebih utama ucapan daripada tulisan, maka kalah orang yang ada tulisan daripada orang yang ucapan saja. Apa jadi? Mana habis kereta kita orang ambil sebab ucapan lebih kuat daripada tulisan. Tanah kita orang rampas, padahal bukti ada dah tanah kita ni, tapi dah tulis ucapan lebih berautoriti daripada tulisan, maka hancurlah sistem mana-mana negara pun. Betul tak? Macam contoh macam Turki masjid Turki apa nama ni, yang jatuh kepada masjid pula, asal muzium jadi masjid. Sofia tu boleh tak? Kan? Itu satu contoh. Sebenarnya masjid tu asal dia gereja, bukan orang Islam atau Sultan Al-Fatih ni rampah, bukan. Sultan Al-Fatih ni dia orang gereja tu jual kan. Sebab tu di salah satu hikmah masjid tempat wakaf, tanah wakaf, sebab nak elak jadi lagu ni lah. Bila wakaf tak ada jual. Gereja tak ada, dia tak ada sebab dia gereja dia tak ada hukum, dia bukan hukum agama kepada Allah Ta'ala kan, dia hukum manusia kan. Jadi dia tak ada keselamatan gereja, dia tak ada. Sebab gereja dia tak ada macam kita ni syarat nak buat masjid mesti tanah wakaf. Apa kelebihan dia? Tak boleh jual, tanah wakaf tak boleh jual. Gereja dia mana ada undang-undang lagu tu. Bila sebab dia matlamat dia duniawi agama Islam, dia matlamat dia agama ni namun zahir dalaman duniawi. Bila tengok tak laku mana, dia kata bukan dia, jual. Lepas tu dia jual gereja dia. Kita boleh beli sebab gereja dia mana ada ibarat macam kita ada sistem wakaf. Tak boleh jual tu masjid. Gereja dia bagi dia, bila gereja dia tak ada barang yang tak ada orang tak ada autoriti pelindungan. Dia jual, kita boleh beli, dia jual tanah dia. Yang tak boleh ni masjid. Sebab apa? Tempat wakaf tak boleh jual. Jadi bila jatuh jadi masjid sampai kiamat. Itu beza agama Islam ni, dia mikir panjang. Sebab bukan agama ciptaan manusia. Manusia dia fikir hidup dia, dia buat gereja dia untuk dunia dia. Nak tarik orang dia supaya setiap agama yang bukan Islam dia semua tak jelas masuk agama dia. Islam je lah akhirat. Sebab tu bila khilafah Islamiah jatuh, maka ada orang mulut tuduhnya bukan ada hitam putih pun, dia kata orang ini gereja sebenar, orang Islam ni rampah daripada orang gereja. Asalnya gereja tapi dirampas contoh. Jadi sebabkan tidak terujuk pada tulisan, maka orang pun terima. Asal masjid daripada zaman Sultan Al-Fatih, gereja jadi masjid. Sebab Sultan Al-Fatih ni dia beli dengan harta dia, lepas tu dia wakafkan. Dia beli dengan harta dia. Dia beli ni sebab orang gereja jual, bukan dia rampas. Beli rampas biasa tak? Lain. Ni cerita bagi orang nak bagi orang marah ni cerita rampah. Orang Islam rampah, bukan rampah beli. Kalau orang gereja tak sanggup nak tak jual, kita pun tak boleh nak beli. Dia jual, kita beli. Kita bagi duit ke dia. Lepas tu bila raja beli dengan duit peribadi dia, lepas tu dia wakafkan. Sebab masjid ni syarat dia mesti tanah wakaf. Sultan dia faham, dia wakafkan. Maka jadilah masjid. Kan? Bila jadi masjid, orang yang tak faham sistem Islam, dia buat cipta lah provokasi nak benci pada Islam. Dia kata sebenarnya asal gereja Islam rampah. Atas dasar tu dia ubah jadi muzium.
museum sampai hak baru berlaku ni. Dan sampai hak baru berlaku ni, masuk mahkamah, pihak masjid yang sokong jadi masjid semula ni bawa surat hitam putih daripada Khalifah Al-Fatih. Oh, ada, simpan lagi. Walaupun lama Ustaz. Oh, sistem Islam ni kemah. Sebab Islam ni diajar tulisan. Kita diajar tulisan lebih authority daripada mulut. Islam je lagu tu. Sebab mulut dia bohong. Tulisan tu. Sebab tu bila agama ni berubah, mulut lebih berautoriti daripada tulisan, bunuh agama ni. Sebab tu nanti kita ajar, kita nak beritahu kita ni, kita masuk agama, tengok-tengok ada tulisan beritahu Sultan Fatih, mahkamah ni bukan bela mahkamah Islam. Walaupun mahkamah tu mahkamah Islam, dia bukan bela syarat bila berlaku pertemuan antara orang Islam ke Islam, dia bukan bela orang Islam. Dia bela bukti tulisan. Kalau bukti tu menyelebahi orang bukan Islam, bukan Islam. Ada cerita kan? Cerita zaman Khalifah Ali pun ada. Kan? Cerita zaman Rasulullah pun ada. Orang Yahudi ni dituduh oleh orang Islam bahawa mencuri. Padahal yang curinya orang Islam. Hampir-hampir Nabi nak potong tangan orang Yahudi tu. Tapi turun ayat beritahu sebenarnya orang Yahudi tak bersalah, orang Islam ni bersalah. Mana sebab Islam ni dia konsep dia keadilan. Dia bukan kira siapa. Bila dah betul orang Yahudi lah. Dia sudut duniawi. Kalau ukhrawi betul Islam pun, tapi duniawi ni kalau memang hak milik ni orang bukan Islam, orang bukan Islam lah. Dia bukan kena faktor ni orang Islam ni kena sokong, bukan. Tak adil lagu tu. Nampak tak? Lepas tu bila tengok masjid ni asalnya dijual, lalu dibeli oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dengan harta dia. Lepas tu diwakafkan, maka mahkamah terpaksa buat tulis dari sudut mahkamah ni. Memang mahkamah ni mana-mana pun, mana Islam ke bukan Islam ke, tulisan lebih berautoriti daripada mulut. Maka akhirnya museum tu jadi masjid semula. Ramai orang nak setuju, negara tak setuju, tapi tak jadi apa, sebab dia bukan autoriti. Tulisan tu autoriti. Faham tak? Jadi contohlah, bila kita mengaji lagu ni, kita kena faham sebenarnya apabila ucapan-ucapan sama-sama pun, termasuk saya sendiri, Ustaz Razali, menyalahi tulisan kalamullah, menyalahi tulisan kalam Nabi, menyalahi tulisan sahabat. Waktu Allah dengan kita ni dah terputus, tapi kalamullah tu masih ada. Itu adalah wahyu, kan? Tulisan. Nabi sudah wafat, tapi kalau Nabi masih ada utuh, tulisan dia masih ada, yang ori masih ada. Walaupun ada hak palsu, hak ori masih ada. Betul tak? Lepas tu kalau sahabat ada hak ori. Jadi bila kalam Nabi, kalau sahabat Nabi, kalam Allah, kalau Nabi, kalau sahabat Nabi, tulisan. Tiba kalau saya bercanggah dengan 3 tulisan ni, maka hakikat perkataan saya tu jadi sampah. Tak boleh dah. Tu kita kena faham lagu tu, sampah. Kan? Sampah kata siapa pun. Mana kalau menyalahi tiga serangkai ni, maka perkataan itu adalah sampah. Tapi kalau kita tak faham lagu tu, kita kata tak sampah, mana dia akan berlaku sebaliknya. Perkataan kemudian jadi bernilai, perkataan 3 serangkai ni dia sampah. Kita terbalik. Bahaya. Kita duk jaga hak yang mulut je, bukan ada tulisan pun. Mulut ustaz je. Tapi kita kata berharga, maka kita akan jadi terbalik. Kita akan anggap kalau Allah, kalau Nabi, kalau sahabat ni dia sampah, dah kata balik. Itu bahaya. Sebab tu kita kena faham, mana kalau perkataan manusia ni menyalahi tulisan, maka tulisan tu lebih berautoriti.
Tulisan dalam agama ni, kita jangan faham tulisan ni kena kita ni tak mengaji ustaz. Tulisan ni jelas sifat dia. Kita faham tak? Tulisan teks wahyu ni jelas sifat dia. Jelas macam mana? Bayangkan orang yang baca betul-betul tulisan teks Taurah, tulisan teks Injil, dia boleh buat rupa sebagai tulisannya tu, tapi dia boleh lukis. Dia boleh ambil tanah liat, buat rupa Nabi sebiji bukan Nabi. Dan tulisan tu cuma dalam konteks kita tak boleh lah. Tapi nak kata jelas je tulisan tu, sehingga boleh buat rupa macam Nabi. Contoh dalam konteks kita jenayah kita ni kena rompok. Mana ada saksi, mana kita tak ada rakam muka dia, tapi kita ingat muka dia. Boleh tanya macam mana muka dia? Dia lukis hidung macam ni. Macam ni ke? Oh macam ni, macam ni. Mana perkataan kita tu boleh orang yang mahir dalam buat tulisan ni jadi boleh urukis muka penjenayah tu. Faham tak? Jadi kena faham tulisan tiga perkara ni. Kalau kita tengok jelas, hak jadi bengong tu dia bila kita punya tertib beragama kita ni jadi macam terbalik jadi. Mana mulut manusia dengan tulisan ni macam berautoriti mulut manusia. Jadi tak jelas agama jadi. Maka tulisan ni hebat. Sebab tu kalaulah tulisan ada dalam tulisan kitab, mana-mana ada kata lagu ni. Bila dua-dua tulisan macam mana? Satu tadi kata mulut dengan tulisan menang tulisan. Tapi kalau dua-dua tulisan macam mana? Maka tulisan yang kemudian bila bercanggah tulisan yang sebelum, maka tulisan yang kemudian tu sampah. Yang mula tu dia. Mula kira. Dia biasa dengan sains. Ilmu sains ni hal latest terkini. Mana kalau kajian hak semalam bercanggah hak ujian hak hari ni, hak mana balik terpakai? Hari ni. Itu konteks duniawi. Agama bukan hari ni. Hak asal. Kaedah lagu tu tak boleh buat apa lah. Atau agama ni tak boleh tipu mana-mana. Sebab tu kita bila kita mengajar agama ni bukan nak bawa niat kita. Kita kena faham boleh. Salah bawa niat kita ni. Hak kita bukan neraca agama. Kita kena bawa naik hak yang 3 rangkaian ni. Sebab hak ni apa harganya, kita tak harga mana. Salah kalau segi apa tu, segi sudut adabnya. Bila kita sebut agama ni boleh hak kita. Lepas tu menenggelamkan hak 3 serangkai ni. Kalau orang ni cerdik saja, ustaz ni hak ustaz ke hak Nabi, hak kita. Asal mari dah, mari pula dah ke depan. Tak mari dah, orang cerdik tak mari dah. Macam kita tak Nabi bagi kita masa tak ada nak ngaji haknya daripada hak asal lah, yang mana neraca kepada agama. Ustaz bukan neraca, kita faham tak? Ustaz bukan neraca. Ustaz dia bukan pendakwa kepada agama, bukan. Dia hanya ulas dakwaan yang sedia ada. Kalau dia pendakwa, dia Nabi. Dia bukan pendakwa ustaz ni. Dia hanya buat ulah ya. Sebab tu kalau orang ngaji berpandukan kitab dengan berpandukan tulisan dengan, dia panggil ar-rasikhuna fil ilm dalam Quran, dalam surah An-Nisa juzuk 6 surah 2. Dia panggil ar-rasikhuna fil ilm. Macam mana ar-rasikhuna fil ilm ni? Hak ni ustaz kata ke nak Allah kata? Allah kata ni, kau ustaz kata ustaz baca je. Kita mengaji Quran kata, ustaz baca tulisan je, hurai je. Tak nampak ustaz kata, Allah kata sebenar. Hak tu ar-rasikhuna fil ilmi. Tapi kalau kita ustaz kata, hak tu bukan ar-rasikhuna fil ilmi. Mantap, sebab dia ngaji Quran. Quran kata seulah ya. Lafaz makna tu ada, kita tengok. Ustaz mengulah ya. Mengulah apa yang ada dalam teks tu je. Bukan tambah-tambah.
Sekadar tu je, dia ulah sekadar tu je. Jadi kita tak nampak ustaz kata, Allah kata sebenar. Ustaz ulah ya. Ada tak? Anissa yang apa Ustaz? Anis, surah Nisa, juzuk 6. Juzuk 6, kan ada juzuk 6. Kau surat 2 bawah. Mendalam ni maksudnya dia tidak rujuk pada orang, dia rujuk pada tulisan tu. Tu mendalam. 103. Buat orang dengan tulis, mulut dengan tulisan, mana autoriti? Tulisan autoriti. Faham tak? Tulisan lebih autoriti. Sebab kalau pernah tak kita rasa sebelum kita mengaji, ada pernah rasa juga, bingung lah, ustaz ni kejap lagu ni, ustaz ni kejap lagu ni. Anda faham dah silap kat mana cara mengaji dia. Sebab tengok mulut, dia bukan tengok tulisan. Pening lah, ustaz ni kata lagu ni, ustaz kata lagu ni. Peningnya sebab kita tak kerti mana autoriti. Kita kata mulut tu autoriti. Kita kata mulut bukan autoriti, tulisan autoriti. Mu tak mengajar ke konteks duniawi, mulut dengan tulisan autoriti mana? Kalaulah dunia ni mulut lebih autoriti daripada tulisan, hancurlah dunia ni, sistem dunia ni. Sama dengan agama ni, kalau mulut lebih autoriti daripada tulisan, hancurlah agama ni. Agama Kristian, sebab apa jadi punah? Sebab mulut lebih autoriti daripada tulisan. Yahudi punah kenapa? Mulut lebih autoriti daripada tulisan. Sebab tu agama ni tulisan yang menjaga keaslian agama, bukan mulut. Sebab mulut boleh tipu, tulisan tak boleh. Sebab tu kalau orang cerdik, Allah ajar, kalau mu nak tahu agama ni asli tak asli, mu tanya tulisan. Tunjuk tulisan. Allah ajar kita, itu ni bi kitabin min qabli hada. Qul hatu burhanakum. Allah ajar, kalau mu nak tahu agama ni punah dah. Sebab apa? Hak dia cakap tu mulut je, tulisan mana ada. Tu aja. Mulut je, tulisan mana ada. Kalau sebab mulut je, kalau nak tahu betul tak betul benda ni fakta ke tak, bagi minta tulisan. Memang tak boleh bagi. Kalau telah bagi tu bohong. Jelas. Sebab tu kalau kita ni mengaji dengan mana-mana ustaz pun, jangan kita keliru yang kita rasa macam salah tanya hujah. Kita ni berhak tahu hujah. Ustaz berhak sedia hujah. Memang tahu jawab ustaz bagi hujah. Tulisan. Sebab cakap tanpa tulisan ni dah ke akhirat jauh. Sebab tu kalau orang tanya tulisan mana ustaz, tak salah. Kita sebagai ustaz tu kena sedia tulisan. Hak bagi murid tanya dah salah. Hak bagi guru, kalau marah tu salah ni. Sebab dalam surah An-Nisa dulu kan, orang Yahudi ni yang telah terjebak dengan GPT, puja benda. GPT ni puja benda, puja tangkal lah, puja kayu kokor lah tu. Ada kita ada dia tadi puja benda tu. Kenapa? Mana sebab bila budaya pengajian itu mulut lebih berautoriti pada tulisan, maka beragama tapi puja benda, puja kayu kokor lah kan. Kadang-kadang kita tertanya, kenapa ustaz-ustaz lah ni contoh, kenapa tok guru ajar puja benda, kenapa? Contoh tak, puja betul, puja capal lah, kenapa? Yang ajar dia teruk setan. Sebab bila metodologi pengajian itu mulut lebih berautoriti pada tulisan, maka terjadilah masuklah benda-benda yang tak patut. GPT ni memanglah ayat apa tu 30 apa 50 apa itu 53 ke? Tu kata bila terpisah ke tulisan dia jadi 53, ayat 53. Mana
Alam tara ilal ladina utu nasiba minal kitab. Orang ada kitab tiba-tiba beriman pada jibti. Makna dia kitab ada kat dia, metod tak kena. Kitab duduk kat dia, metod tak kena. Metod apa dia tak kena? Mulut lebih berautoriti pada tulisan. Pada tulisan tak ada, suruh puja benda mana ada. Larang lagi ada. Puja roh mana ada. Larang lagi ada. Tapi kenapa puja roh ni seolah-olah diajar oleh orang-orang yang beragama? Kenapa? Sebab ayat tu kita tengok pelik. Kenapa apa tu Yahudi ajar puja roh? Kenapa apa tu ajar, orang Nasrani ajar puja roh? Padahal kita duduk kat dia. Sebab terpisah dengan tulisan. Mulut lebih berautoriti. Mulut lebih berautoriti pada tulisan. Sebenarnya tulisan lebih berautoriti pada mulut. Lepas tu dia kata apa dekat Arab Buka. Arab Buka ada kitab tak? Tak ada kitab. Orang Yahudi ada kitab. Nabi ada kitab. Sepatutnya dia berkitab, dia sokong orang yang berkitab lah. Tapi sokong metod tak ada kitab. Dia kata apa? Dia kata caramu lebih berpetunjuk daripada cara Nabi. Jadi seolah kita lah ni, kita tengok orang duk jajal lah ni kan, tak tanya dalil, lebih baik daripada tanya dalil. Betul tak? Dijajal lagu tu sama dengan ucapan yang kau ucap sampai hari kiamat. Tak tanya dalil lebih berpetunjuk daripada tanya dalil. Sepatutnya kalau kita ni orang kita kata berdalil lebih berpetunjuk daripada tak ada dalil. Sebab orang yang metod kita serupa je neraca dia. Tapi bila metod ada kitab tapi metod tak tepat, maka dia sokong metod orang awam yang tak tanya dalil lah, telah bulat-bulat. Dalam konteks universiti kan, universiti takkan kata lepas ni kalau buat tesis tak payah rujukan. Tak, tesis tak ada rujukan lebih baik pada tesis ada rujukan. Orang kata universiti apa lagu ni, jatuh nilai universiti. Mana kemahnya universiti ni mestilah banyak rujukan. Mana universiti ni buku rujukan pun tak ada. Dia kata apa? Dia kata universiti kita terbaik. Sebab apa? Universiti saya ni tak ada rujukan. Universiti terbaik lah tak ada rujukan. Lebih baik daripada universiti yang ada rujukan. Betul ke? Mesti kita kata universiti yang banyak rujukan lebih baik daripada universiti yang tak ada rujukan sekabut. Tesis yang berujukan lebih baik daripada tesis yang tak ada rujukan. Betul tak? Itu nilaian Tuhan ajar kita. Ada soalan kat sini. Bila rangka ni dia tak tulis soalan. Jangan skema sangat. Dalam YouTube ni kita je orang jangan bimbang dalam YouTube kita ni. Hak ngaji kita cari ya. Ada tak jelas? Tak ada lah. Nampak. Jadi kadang-kadang bila kita duduk luar ni berlaku kekeliruan. Dulu ranking tu lah. Kita tengok metod ni bila orang duk jajal lagu ni, Quran sokong ke tak? Quran tak sokong. Maknanya betul siapa? Betul orang yang belah Quran lah. Bila menyalahi Quran tak sokong. Quran kerutuk lagi. Ada kata orang tak ada kitab lebih pada orang ada kitab? Ada kalau kita kata tak berujukan, tidak berujukan lebih pada berujukan? Ajar masyarakat telah bulat-bulat. Cara mengajar telah bulat-bulat lebih baik daripada mikir, selidik. Patutnya orang bijak ni jangan kata lagu ni kan, nak beli-beli cek dulu barang dia betul ke tak, takut orang tipu ke. Tu cantik. Lepas tu kita kata takkan orang agama boleh menipu. Contoh kita kata kita tak mengaji sejarah, ahli kitab dia orang agama.
Dia, kita tahu tak bagaimana wujud tipu dalam beragama? Sifat tipu dalam, macam mana wujud ke? Ada? Ha? Kita kata macam mana orang boleh tipu dalam agama? Orang berani tipu dalam, kenapa? Ada timbul perasaan, kenapa? Daripada mana punca? Sanggup ke? Kita orang awam ni kena mikir, kita ni bila kita dalam keadaan jahil kan, kita naklah beragamanya. Kita pada jahil beragama, orang beragama boleh baik pada kacamata kita. Awalnya kita tak baru nak start mengaji, tapi bila ada orang beritahu, berhati-hati. Kadang-kadang orang beragama kadang hak jenis siapa tu barang tak betul. Contoh tak, kita kena ada kalau aku tu tergamak ke. Kadang-kadang persoalan, ustaz kata tuduhlah tak baik begitu, jatuh nama baik ustaz. Contohlah perasaan kita. Kita kena faham Quran sebut mana, ataupun kita ambil ibrah daripada Arab Mekah. Arab Mekah ni sebelum datang Nabi, metod beragama mereka ialah walaupun tak jelas telah bulat-bulat. Betul tak? Allah sebut dalam Quran. Kita telah bulat-bulat jadi agama Arab Mekah tu. Mana ada tulisan pun. Kalau ada tulisan tak apa, tak ada tulisan. Dia telah bulat-bulat tu. Tulisan tak ada. Kitab tak ada. Bila kitab tak ada, style agama mereka ialah telah bulat-bulat. Bila telah bulat-bulat ni, mana keaslian dia tak terjaga. Maka daripada start zaman Ismail sampai ke Arab Mekah ni jadi lain, beza. Sebab apa? Sebab jenis mulut ni kan, dia akan jadi pakai mulut kan. Bukan tulisan kalau ada boleh jaga mulut. Lepas tu orang Yahudi ada kitab tu, ada dah kitab, tapi dia tak ajar pengikut dia tengok tulisan kan, tapi ajar betul pengikut dia tengok tu guru. Faminhum ummiyun la ya'lamuna alkitab illa amani wa inhum illa yadhunnun. Tidaklah mereka melainkan menyangka-nyangka. Mana tok guru dia baca kitab, dia tak tengok kitab, dia tengok tok guru dia, mulut tok guru dia. Padahal tok guru dia belok, dia ingat betul dah. Tu asal. Asal agama ni punah bermula daripada telah bulat-bulat apa yang keluar pada mulut, bukan tengok pada tulisan. Tu asal ni. Asal dia ialah apa tok guru cakap telah bulat-bulat, tu asal dia punah. Bila ada sifat apa tok guru cakap telah bulat-bulat tanpa ada tulisan, dia ada kesal yang kedua kepada. Kesal yang kedua ialah bila datang hak jelas, tadi hak tak jelas, dia telah bulat-bulat, maka berlakulah sifat yang kedua. Sifat yang kedua ialah bila barang jelas pun dia akan tolak bulat-bulat. Bila jenis mulut dia telah bulat-bulat, bila jenis tulisan dia tolak bulat-bulat. Dia nak benar hak mulut dia walaupun berbeza dengan tulisan. Bagi dia mulut lebih berautoriti pada tulisan. Itu kaedah dia. Faham tak? Sebab tu learn ni mulut lebih berautoriti pada tulisan. Kalau kita tahu dah jelas dah, tapi mulut lebih berautoriti, maka tak serigap. Sebab apa? Mulut lebih berautoriti kan? Kalau lah tulisan lebih berautoriti, mudah agama nak balik pada asal, nak menyedarkan. Tapi kenapa berlaku masalah ni? Sebab metod beragama lah ni ialah mulut lebih berautoriti pada tulisan. Kalau balik pada sistem tulisan, kita tengok kenapa hak mulut tu guru kata dia bercanggah hak tulisan. Biarlah mulut lebih berautoriti. Kita ni siapa? Hak dia jadi payah tu. Lah ni jadi berlaku macam pertemuan antara dua metod sebenarnya dalam masyarakat ni. Jadi isu-isu je panas dalam FB, dalam WhatsApp, dalam masjid. Isu dia ialah bertemu antara dua metod.
Kalau ustaz balah ni kes metodologi. Tak nak metod. Tak nak metodologi dia boleh. Cara pengajian. Manakah cara pengajian daripada agama Islam? Mana yang bukan? Kalaulah agama Islam ni berdasarkan metod had ni, maka dia akan jadi seperti agama lain, Nasrani, Yahudi. Itu semua berlaku. Sebab tulisan tidak dipedulikan lagi. Hak penting untuk guru kata apa. Sebab tu kalau kita tengok tulisan je lah. Tengok tu guru ni tak jelas. Tulisan je lah dah. Tengok tu guru ni tak jelas. Bila metod kita ni mulut daripada berautoriti tulisan, maka kita akan ikut hak tu guru. Pada orang awam jangan tulisan. Itu kaedah. Tu kita kata bila berlaku kitab tulisan hak tu bercanggah dengan hak 3 serangkai ni, mana lebih berautoriti? Sebab tu kita kena faham hak 3 serangkai ni kepada dia, supaya kita tak tertipu. Surah Syura ni tempati dia, walaupun ada dalam kitab, bukan makna pasti benar. Benar dia bila bersamaan dengan Quran. Bila menyalahi, tak benar lah. Itu kaedah. Masalah kita ni asal ada kitab, betul. Sebab tu orang awal ni sepatutnya dia kena start Quran dulu, baru dia macam nampak asas dia nampak dah. Lepas tu bila bercanggah, dia kena menang Quran. Mana boleh kita dua-dua. Sebab kalau kita setuju tak bila kita kata ada 2 kitab suci? Setuju tak kalau kita kata ada 2 kitab suci? Mana ada Qurannya? Jadi kalau kita kata semua Quran dalam kitab ni betul belaka, mana dia walaupun bercanggah Quran, mana ada 2 kitab suci Padahal mana peranan Quran sebagai muhaimin, sebagai neraca? Tak baik, tak jadi peranan lah. Mana semua benda lagi tak lain, walaupun bercanggah Quran betul juga. Mana makna muhaimin tu? Muhaimin makna neraca. Betul salah ni tengok mana baca Quran betul, menyalahi Quran salah. Dia kadang-kadang ada benda-benda tu, kadang-kadang tu jadi rumit ni. Sebab kaedah tu tak ada kita Jadi nak hurai kepada orang yang jenis tak ada kaedah ni payah ni. Rumit. Kita bukan nak buang belaka. Kalau benda bercanggah, kita buang. Hak yang kita yang molek kita ambil. Hak yang menyalahi tak kita nak ambil juga. Tu sebenarnya isu dia ialah kita tak nak buang kitab, nak buang hak benda tak jelas dia, kita tolak gilah kau canggah Quran. Takkan nak pakai dua-dua. Sebab tu orang kata kita ni jenis buat agama ni kalau kita faham lah konsep pada kalau ada 2 tulisan, kalau saling bersalahan, mana lebih autoriti? Hak yang lebih autoriti itulah kita kena pakai. Mana boleh kitab hak bukan kalau manusia lebih autoriti. Jadi kalau Allah ni tak tepi, macam sampah Quran jadi macam tak jadi neraca kita. Apa Allah turun Quran kalau betul kan? Mana tak ada kaedah kita. Lepas tu kita kena tipu sama. Itu rumit tu. Sebab tu kalau kita bijak sikit kalau kita pasal kita pasal bukan kita nak ni, kita pasal tu sebab itulah. Sebab itulah mungkin ujian Allah Ta'ala kepada kita ni bagi kita cerdik sikit. Kalau metod mengaji kita ni sekarang lama juga, bukan mengaji mungkin pandai, mungkin tak pandai. Tu cakap kita letih mengaji sekali, mari sini kan senang. Mari buat masa sini, duduk sini kan senang. Kita mengajar agama tiap minggu, tak masuk syurga, masuk neraka apa. Sebab Aisyah ni bila tengok cara ucapan Nabi, dia kata ucapan Nabi dengan kalam Allah ni nampak gaya.
Seolah-olah dia nak kesimpulan yang Aisyah nampak ialah makna cerdik ada situ. Makna cerdik ada. Mana bodoh tak ada. Makna cerdik. Dia tengok kalau Allah kacau lagu ni. Kalau Nabi, makna cerdik. Bukan makna bodoh, makna cerdik. Makna cerdik tu lagu mana? Makna cerdik. Makna cerdik ialah jangan telah ulat-ulat. Makna bodoh, telah ulat-ulat. Tak ada agama je lagu tu. Agama yang keluar makna cerdik. Sebab tu pada pasal apa tu, sahabat pun pening kepala juga. Takkan dia ni ada kitab Taurat ke dia kecil tipu. Perasaan kita sekarang ni sama perasaan Arab Madinah. Arab Madinah ni dia ngaji lama dah dengan ni. Kadang-kadang kita mikir soalnya kalau kita nak menjadi juara dalam konteks nak ajak masyarakat ni terima je belaka ni, macam kita nak peranan jadi ahli kitab. Bukan dia peranan macam sahabat Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat ni nak balik kepada asal. Jadi kita ni duduk belah ahli kitab ke, duduk belah Nabi dan para sahabat? Kalau duduk belah ahli kitab lapar apa dia? Telah bulat-bulat dan lebih baik daripada berrujukan. Itu perkataan Yahudi tu. Takkan kita nak kacak lagu tu dengan orang awam. Kita kalau kacak kata berrujukan lebih baik daripada tak ada rujukan. Itu apa tu benda yang telah yang dipromosikan oleh Quran. Quran kata apa? Berrujukan lebih baik daripada itu ni kita min qabli hada. Ini Quran promosi. Masyarakat dia tak erti lagi, dia tak erti Dia tak erti cara agama yang tepat. Quran aja. Itu ni kita min qabli hada. Tengok tulisan. Jangan tengok mulut, tulisan. Kalau mulut pun kena tipu. Tulisan. Lah ni mulut. Tulisan tak tepi. Bila tanya tulisan marah. Mulut. Jadi mulut yang tulisan ni orang Yahudi ya. Sebenarnya gini. Sayang hak dia daripada hak-hak asal. Dia takut hilang hak dia. Dia barang tak jelas ni kan. Kalau kita jadi kita naik tinggi seolah-olah lama penyakit kita bimbang hilang hak kita. Hak Nabi hilang tak apa, hak kita jangan hilang. Itu sebenarnya. Benda ni hilang tak apa. Dia bukan agama. Haknya hak Nabi jangan hilangnya. Kita lebih bimbang hilang hak kita. Seolah macam hak kita ni tak ada tak boleh. Sebenarnya hakikat dia hak tak boleh tak ada dia. Kenapa dia? Hak kita ke hak Nabi? Hak Nabi yang tak boleh tak ada dia. Hak kita. Tapi gitu jadi. Sebab tu manusia ni bila tahap dia ni sampai dia tolak barang jelas bulat-bulat. Contoh hak mengaji ni orang muda-muda lagi. Dan metod mengaji lagu tu biasa kalau Tok Guru dia mati, siapa jadi Tok Guru? Bila Tok Guru dia mati, siapa jadi Tok Guru pula? Hak yang tu dia kekal dengan metod dia mengaji, maka dia jadi Tok Guru pula. Bila dia Tok Guru pula, dia ada satu penyakit yang ketiga pula. Apa dia? Berani tipu atas nama Allah, atas nama Rasul. Satu buku ditulis oleh Ibn Jauzi. Zaman hidup dia zaman Imam Ghazali sekali. Pada zaman dia tu ada banyak dah orang-orang yang tipu. Maknanya bila kita tengok orang-orang yang apa tu video-video daripada Indonesia kan, Allah, siapa berani ustaz-ustaz mengajar sana dia kata apa? Dia kata fadilat minum air kopi. Ustaz, tapi kalau banyak video kat Indonesia ni garuk sikit Ustaz. Itulah kita kalau lepas tu kadang-kadang video-video ni kan, kalau kita tak ngaji talaki, dia ada kan jadi kabur balik. Jelas dah. Hak cakap dia tengok kadang-kadang kita ni kadang-kadang orang yang kita dah terujar dia memang kita akan jadi terpengaruh. Biasa. Sebab tu dalam konteks agama ni kan, jangan lebih terujar daripada orang, lebih daripada tulisan tu. Orang ni dia kita terujar tu nombor 2 ni.
Tak tahu lagi, dia tak lagi kita hukum. Satu hari nanti mungkin dia gaji. Tulisan, jaga-jaga tulisan. Sebab tu kita, alhamdulillah lah, selama kita mengaji kita tak ada taksub untuk guru kita. Kita mengaji luar negara, balik sebut luar negara jangan sangat, luar negara Indonesia je. Sebut luar negara, bukan negara Arab pun, negara Indonesia je. Tapi kita bersyukur. Sebab apa? Sebab kita mula nak minta pergi Pakistan ni dia kan, padahal tak jauh sangat pun, padahal bersih kan. Kita tengok muka ayah kita je tak tergamuk. Apa? Macam tak bagi lagi jauh. Kata, lepas tu mikir, Indonesia barangkali tak jauh sangat kali, tapi jauh juga sebenarnya. Lepas tu kita tak tergamuk. Tengok muka ayah kita tak tergamuk. Tak tergamuk, kita pun minta ke Indonesia lah. Ayah kita pun tak setuju sangat, tapi kita nak pergi juga. Tapi rupa-rupanya hikmah dia lah, kita nampak di sana pun berlaku-laku juga, pergaduhan metodologi juga, metod juga. Dan sana lagi dahsyat, metod terlebih kepada mulut tok guru dia sampai tahap yang membimbangkan. Hari kita punya jadi kalau lagu ni tak saya berat dah sana. Dia punya terlalu percaya pada tok guru dia, berat sangat, melampau. Kesian untuk masyarakat. Masyarakat ni dia tak boleh pisah daripada lingkungan masyarakat waktu tok guru dia. Jadi dia terima budak-budak lah tu. Lepas tu rumit kat sana kalau sebut masalah kebal. Masyarakat faham dah, kebal ni anugerah, bukan perangkap. Kebal ilmu pelat-pelat ni kita ke sini kita boleh sediakan masyarakat. Sana payah lah, sepati lah, rumit. Dia percaya pada tok guru dia sampai rumit. Kalau siapa kecek saya tak mari dah. Kita ni sebut lagu ni boleh mari lah kalau kat sana tu penduduk masyarakat kecek lagu ni esok tak mari dah. Nak kata masyarakat dia rumit, nak betul ke rumit ujian sana. Anda rasa kalau anda buka pondok sana rasa tak ada apa, masyarakat tu kuat dia punya pegangan dia tu, sehingga cakap tajuk ni memang tak lagi ada orang lain tapi lain alhamdulillah, sebab ada Facebook, ada ni, nampak perkembangan tu, okey alhamdulillah. Dia ada orang-orang yang tak setuju kan, mana-mana tempat pun yang nak balik kepada metodologi asal, tulisan lebih berautoriti daripada mulut. Kita ni sistem pengajian kita lah betul. Kita bukan nak jajah kita, waktu kita tahu dah kita nak jajah hak-hak yang sebenar. Kita nak, sebab kita nak barang berharga nak jajah barang berharga, nak jajah barang mah, barang siapa buat barang mah, mana daripada mulut Nabi, kalamullah, daripada kalam Nabi, sahabat ni barang mah, barang berharga. Mana kalau kita jajah, panggil kaya kita. Tapi kalau benda yang menyalahi tiga ni, kita tahu barang sampah apa. Esok ni kita susah, orang susah. Barang sampah ni susah orang lain. Sebab sampah ni siapa suka? Lalat ke suka, lebah suka. Kan? Lalat suka barang sampah ni tak? Okey. Dalam bahasa Arab sampah ke sampah? Kan? Lalat pun lalat bahasa Arab dalam Quran. Apa dah lalat dalam Quran? Siapa tahu? Bahasa Arab lalat tahu? Tak tahu? Lebah tahu lebah? Lebah tahu tak? An-nahlu. Lalat? Ustaz tanya sini dahulu tak lah. Lalat? Kena tahu duk, lalat kena tahu, lebah sebab sifat berlawanan lalat dengan lebah. Nyamuk tahu? Nyamuk pula kan dia baki, walaupun dia. Tapi kita nak dua yang penting, lalat dengan lebah. Sebab lalat ni sifat berlawanan dengan lebah. Lalat suka sampah ke suka madu? Sampah. Lalat. Lebah suka madu. Madu ni meh wahyu. Sampah ni meh barang bukan wahyu. Lawan dengan wahyu sampah.
Jadi barang tak jelas ni barang sampah. Barang jelas ni barang berharga. Kan? Kita kata barang tak jelas. Sebab barang tak jelas ni konteks bahasa Melayu, barang berharga ke tak? Barang tak jelas mana? Barang sampah. Barang yang berharga, sebab ada tulisan ni lah. Tak ada harga. Sebab tu kalau tak ada tulisan, barang sampah. Sebab tu kalau orang, gini orang marah tanya tulisan ni, sebab takut bocor rahsia, barang tak ada harga. Dia nak larang ni sebab takut barang sampah, orang nampak barang tu barang sampah. Sebab tak ada tulisan. Kalau ada tulisan, dia tak marah. Dia marah kenapa? Tanya tulisan semua, dah lama bocor barang tak ada harga. Tu sebenarnya. Okey. Lalat bahasa Arabnya apa? Ada tahu dah. Tapi ada tafsir dia tahu that ni. Okey, buka dalam Quran. Ada lah barak-barak. Setiap barak-barak tak betul ni ada sama. Okey. Buka muka surat 341 dalam Quran. Ayat 73. Ha? Ada. Ayat 73. Baca. Baca pergi habis, cari tajuk lalat. Kata lalat. Makna lalat. Ha? Ada? Apa? Lalat. Jadi lalat bukan lebah. Lalat bukan lebah. Lalat, lebah. Lebah ni sifat dia cari barang berharga. Nahala ni ialah dia susah, lepas tu untuk orang lain. Tak, lebah ni dia susah, dia cari. Senang. Lepas tu orang ambil gitu je. Itu sifat orang agama. Dia susah untuk orang lain. Susah untuk orang. Lebah. Tapi dia susah cari barang sampah ke barang berharga. Barang jelas ke barang tak jelas? Barang jelas. Doa. Waktu lalak. Okey. Ada lagi ayat orang munafik. Orang munafik ni ada sebab apa dalam istilah dalam surah An-Nisa? Cuba tengok surah An-Nisa juzuk yang ke-6. Cari. Ayat yang Kita tengok juzuk yang ke-6 tu mula-mula ayat apa? La yuhibbullah. Cuba tengok belah kanan dia. Belah kanan dia. Jangan kali. Tengok belah kanan dia. Belah kanan. ni. Ha. Belah dia kan? Di belah kanan dia ada tak kalimah yang meh kalimah lalat. Huruf dia meh kalimah lalat. Cari. Tak jumpa, dia berjaya. Tak buat berjaya lah. Ada tak kalimah dalam kalimah lain, makna lain, tapi meh makna kalimah lalat. Kena tengok hadis tu juga lah Ustaz. Ayat tu duduk tengah. Ada kalimah yang meh. Huruf asal dia meh lalat. Azabah ni. Dia bukan azab bukan. Belah kanan. Belah kanan dah. Belah kanan dah. Dia la yuhibbullah belah kiri tak. Belah kanan dia tarik tengah-tengah.
Ada kalimah yang huruf asal tu meh zubab. Mudabdabina. Kenapa dia kata orang munafik ni mudabdabina? Kalau lalat zubab. Tapi kalau munafik zaba. Tahu tak zaba ni apa dia? Zaba ni apa dia? Mana orang yang tak ada pendirian. Dekat dia, kalau lalat ni dia cari sampah je. Kalau lebah dia cari madu je. Orang munafik ni hak barajallah pun dia apa tu dia ambil, hak barajallah pun dia ambil. Dia tak boleh terpisah. Makna macam orang yang beriman ni, dia hanya rayap ke mana? Dia hanya rayap ke barang baik. Orang tak beriman ni, orang kafir zahir ni, orang kafir dia hanya rayap barang sampah. Sifat orang kafir jadi sampah, dia tak sih. Orang munafik dia duduk dua-dua. Tak cuba. Mudabdabina baina dzalika haula'i. Tak jumpa. Ayat apa? Kita mengaji ni nak kena barang bernilai dengan barang sampah. Barang jelas dengan barang tak jelas. Mana orang munafik, dia tahu dah barang tak jelas, tapi tak boleh terpisah. Tak boleh terpisah lagi. Umpama itulah kita berlakon ni, kita tak tahu ni kita berlakon ni mungkin ada sifat dia lagi. Itulah mudabdabin. Rayak gi juga. tak gagah, lemah. Dia munafik ni antara lemah iman atau tak ada iman, atau kita jaga. Rumit benda tu lah. Dia tak boleh terpisah habis. Rumit. Waktu kita tak kata orang lain tajuk ni. Kita rasa ayat ni tajuk kita. Kita belakang termasuk Triana. Orang beriman ni dia hanya pergi cari madu je. Orang kafir dia hanya cari sampah. Orang yang tak gagah ni dia tak boleh nak pisah. Dia walaupun dia tahu hak ni barang tak jelas, dia pergi juga. Tak boleh pisah habis. Ni kita belakang lah ni. Termasuk Triana. Mana dia tak boleh nak pisah. Makna konsep metodologi agama ni cari madu je. Orang kafir cari sampah saja. Tapi kita ni bila tak gagah, barang tak jelas juga, ambil jugalah, nak macam mana. Maknanya barang jelas tak ambil habis, barang tak jelas tak tolak habis. Sebab munafik. Hak kita bimbang, hak mana Allah beritahu ni. Allah ni kan, kita ni bila cak cerita ni ada penyakit belaka. Betul tak? Quran ni cerita lah. Maksud kita sebagai ustaz pun kita kena faham, kena terima hakikat. Lepas tu kita baca ya. Kita terima dulu. Kalau tak terima, payah nak ubat kita. Sekarang ni kita kena sedar kita duduk mana? Masuk Triana ni. Ayat ni sebagai neraca. Sebab hospital ni tempat ni memang nak mengubat kita. Dia beritahu dulu penyakit ni. Kita kena bersedia untuk terima. Lepas tu usaha untuk sembuh. Jadi dalam konteks agama ni nak suruh kita hanya tumpukan kepada barang jelas. Barang jelas ada harganya. Orang kafir ni dia memang cara dia tak cari barang jelas, dia tak jelas lagu tu, dia suka barang sampah. Orang munafik ni dia tahu dah hak ni jelas, hak ni tak jelas, tapi dia pergi belakang.
Boleh makan dua-dua. Lepas tu kalau Zubair tu lah. Ni satu lagi ni Mudzabbin. Sini dia mana orang mukmin sebab dia cari barang je lah. Orang kafir sebab dia cari barang je lah. Kita ni dua-dua kita boleh makan. Jadi sebagai kesimpulan untuk hari ni, surah Ad-Dukhan ni makna dia Musa dia faham. Kan ayat kita ngaji hari ni ya. Kesimpulan dia. Pendek ayat ni, huraian dia. Huraian panjang. Oh, Ustaz, saya faham. Kan. Dia kata dia minta kepada Bani Israel waktu Firaun ni bebaskan Bani Israel ni biar kita pegang. Mana bila Bani Israel ni bila duduk dengan Nabi, terikat dengan Nabi, tak molek jadi molek. Tapi bila duduk dengan orang, terikat dengan orang, molek jadi tak molek. Sebab orang ni dia tak kenal hak jelas mana, tak jelas mana. Kita kena dah hak jelas. Bila datang daripada Nabi, hak jelas belakang lah. Dia Quran jelas. Waktu Nabi kata aku tinggalkan agama ini hitam tu putih bersinar-sinar. Mana jelas. Duduk masyarakat ni tak jelas Hak Nabi jelas dah. Daripada Nabi jelas dah. Daripada Allah jelas dah. Cuma duduk masyarakat ni diuji kita. Sebab kita masih, jiwa kita masih terikat dengan manusia. Tak boleh pisah. Nak bersama, jiwa nak Nabi cinta dah. Tapi dalaman kita ni masih kalah. Mana tu kita bukan sahabat. Kalau duduk dalam sahabat tu munafik kita kali. Sebab makan dua-dua. Kalau kita ni hidup dalam sahabat, kalau kata gini, orang munafik kita makan dua-dua. Sebab nak sanggup susahkan Nabi tak boleh. Sebab sahabat dia tengok Nabi susah kan. Walaupun tak sanggup, Nabi dia seorang-seorang. Sahabat duduk dengan Nabi susah. Tapi kerana takut ancaman, sahabat duduk dengan Nabi. Mana memang susah. Nabi susah lagi. Sahabat ni, saya kata dia sudut perjuangannya, dia sudut apa benda susah ni kan. Susah dia, tapi tengok Nabi dia jadi kuat, dia gagah. Sebab Nabi susah lagi. Dia mau ujian sungguh. Kita tak kuat sangat. Itulah. Bumi. Dah sekarang kita gini. Orang telus ni kan. Kita tahu ustaz kita ni mana masalah. Kita nak tahu hak jelas. Kita tahu dulu hak betul lagu mana. Kita mengaku lah diri kita seadanya. Telus. Belajar telus dulu. InsyaAllah Allah bantu lah. Ni nak kita sendiri nak telus pun payah. Benda-benda Quran ni kita terima dulu. Kita ni ada masalah, kita ada Quran. Lepas tu Tuhan tolonglah kita. Terima dulu apa adanya. Memang kita ada banyak-banyak kekurangan. Kita sendiri terima. Kita sebagai ustaz tak malu terima memang kita banyak kurang. Kalau ada tahu ayat lagu ni, kita takut kita khoya rasa. Kita tahu, kita kena mengaku kita lemah, banyak perkara kita lemah. Kita lemah iman. Jadi munafik ni sama ada lemah iman atau tak ada iman. Lemah iman tak ada iman tu munafik. Cuma kita kena kata kat kita. Tapi tak boleh kata kat orang lain, tak boleh. Salah. Kalau munafik ni kita boleh kata aku ni banyak munafik lagi. Sebab sahabat Nabi kan, aku ni munafik lagi, aku ni munafik lagi. Sahabat Nabi. Lepas tu bila sahabat Nabi cerita kat aku, lagu tu aku munafik juga. Mana konteks munafik ni kita boleh kata kita. Orang lain tak boleh. Orang lain cuba kita kata bimbang kalau makna sifat munafik tu ada. Tak boleh kita sebut mu ni munafik, tak boleh. Tak boleh. Salah. Untuk kita tak apa. Ubat. Sebab sahabat dia sebut munafik tu, ubat dia sebut munafik. Saya ni munafik ubat, pernah pada munafik lagi kita ni. Perasaan yang asal munafik lagi ni sahabat, perasaan sahabat. Tapi sebut orang ni munafik tak boleh. Itu bukan cara Nabi. Memang mana kalau kita fikir, memang seseorang itu nampak seorang munafik, sebut tak boleh. Nampak tu tak apa, tapi sebut tak boleh. Mu ni munafik tak boleh.
Kita boleh. Semua orang tak boleh. Tapi kita kena tahu, ibrah tahu ni seorang munafik ni. Sebut mu ni munafik tak boleh. Seorang munafik ni barang dalam. Barang dalam. Sebab kalau sebut tu pada macam kita ni macam tahu hakikat lah, barang dalam asbab. Tak boleh. Kita sebut sifat ni sebab munafik tak apa. Sifat ni munafik. Munafik tak boleh. Sifat ni sifat munafik dah. Sebab tak betul. Okay, ada soalan tak? 5 minit lagi. Hari ni ngaji sikit je. Kesimpulan yang penting maknanya dari sudut agama ni, kita sebenarnya bila kita makin mengaji Quran, makin jelas. Bukan makin tak pandang, makin jelas. Bila metod tepat, makin jelas. Cuma kita ni kita nampaklah kurang kita. Sekurang-kurangnya lebih baik daripada orang yang rasa kurang mengaji juga tapi metod tak betul. Kita ni malah makin mengaji rasa kurang tapi asalkan metod betul tak apa. Contoh kita ni rasa kurang, makan ubat silap. Bukan doktor silap bagi, kan? Lepas tu kita pun silap beli ubat, contoh. Rasa kurang dah, lepas tu makan ubat silap. Begitulah keadaan manusia yang mengaji banyak tapi metod salah. Kita, ya betul, kita ni malah mengaku kita ada penyakit, tapi ubat betul. Ubat betul ni, ubat kita ni ubat betul. Bukan mana silap penyakit tapi ubat betul, doktor betul, ubat betul, tak apa. Tapi orang lain ni dah lah penyakit banyak, satu hal. Doktor tak betul, ubat tak betul. Metodologi dalam pengajian tu tak tepat tu nanya lah. Ataupun yang tadi yang duk bakar ubat ngaji pendak satu hari. Ada doktor tak bakar langsung satu hari kok. Racun belakang, bukan bakar ubat. Hak tak gila kalau jangan pergi tu bakar ubat tak betul. Jumpa doktor tak betul, ubat tak betul. Hak tak gila langsung tu pergi makan racun. Hak ni makan ubat tak betul, jumpa doktor betul. Kalau pergi ngaji, hak tak ngaji langsung tu balik makan racun. Hak mana baik? Hak baik ya. Hak satu tu je lah. Walaupun kita dia tahu penyakit kita, tapi doktor betul, ubat betul, kan? Doktor betul, ubat betul, kan? Kita yang penyakit, tapi kita pergi hospital je betul, doktor je betul, ubat je betul, tak apa. Hak asal lagi ni penyakit pun penyakit. Hospital tak betul, doktor tak betul, ubat tak betul. Hak tak pergi langsung makan racun. Soalan. Tak lagi. Kenapa? Tanya. Patut ada tak tanya, dia takut rakam lah. Tanya tak apa tanya. Tak apa. Puasa. Sabtu. Jadi kita nak puasa 9 hari Jumaat tu boleh tak start? Kita start hari Jumaat. Kan setengah orang kata kita pepek tak boleh, kan? Pepek tak boleh? Kena muka. Boleh lah kalau tak apa. Satu ni. Dia 9-10. Memanglah 9-10 kan? Puasa. Lepas tu kan, hari Jumaat kita start. Kan orang kata kena puasa pula hari Khamis ni baru dia jadi tak. Hari Khamis dia tajuk lain tak apa. Hari Khamis ni memang dia tak kaitan dah. Hari Jumaat ni sebab dia tarikh tu bukan tarikh yang special. 9-10 tu tak. Masalah. Tak apa, tak salah. Dia je tak boleh sesaja Jumaat tu dia Jumaat tu sebab 9 bulan.
Tak apalah. Tak apa nak. Puasa pula hari Sabtu. Sebab kita 9-10. Puasa 10. Hmm. Puasa Sabtu ada tak? Ha? Jumaat saja. Sabtu saja. Terserah kita lah. Hak kita gagah lah ke mana. Ha? Dia memang 9-10. Lepas tu kita nak puasa apa? Dah lah macam bara berharga dia dua-dua. Kita nak ambil satu. Kita nak kata apa? Bara baik tu dua lah. Kita nak ambil satu. Ha? Dia dalam ni ada hak info sunnah ni dia kata 9-10. 9-10 dia beritahu. Ya. Jadi nak tanya ni Ustaz, Ha? jadi 10 tu bukan tak ada masalah kat PH ke? Ha, Jadi betul. Ahad Ustaz, jadi Ahad setelah pada 10 Ahad tu jadi sebelah. Jadi sebelah tu macam mana dia kata macam mana? Doa dulu. Nanti kita doa dulu lah. Nanti kita cari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.